Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, Ahad 20 September 2024. Perpaduan dan kerjasama dalam kalangan rakyat di Sarawak sentiasa utuh apabila mereka duduk di bawah satu bumbung demi untuk keharmonian rakyat yang berbilang kaum. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, keharmonian yang telah terjalin ini di seluruh pelosok negeri Sarawak. Katanya, atas sebab inilah Sarawak dalam kalangan pemimpin di Sarawak bekerjasama tidak kira latar belakang demi membangunkan masyarakat di negeri Sarawak dalam membentuk sebuah negara Malaysia. Perkara ini telah menjadi asas membangun dan menstabilkan Sarawak yang seterusnya negara ini amnya. Sebab itu saya dengan rakan-rakan saya menyambut baik hasrat mengadakan Malaysia Madani ini bersama dengan Sarawak yang kusayang. Kalau Sarawak yang kusayang ini, kita juga sayang kepada Malaysia. Sebab itu saya nampak masa depan kita cerah. Kalau politik kita stabil dan kita dapat menumpukan perhatian kita untuk membangunkan ekonomi kita. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Program Madani Rakyat PMR 2024 Sarawak Kusayang di Miri yang dirasmikan oleh Perdana Menteri. PMR 27 hingga 29 September di Sarawak ini memfokuskan pengisian program dan perkhidmatan yang memberi penekanan kepada kos sara hidup rakyat dan golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan lawatan kerja rasmi ke bahagian Kapit. Pagi ini beliau akan menghadiri majlis ramah mesra bersama pemimpin masyarakat tempatan di Dewan Suara Kapit. Datuk Seri Anwar kemudiannya dijadual menghadiri majlis pecah tanah projek pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit yang baru sebelum melawat tapak pembinaan Jambatan Yong Kapit. Pada sebelah petang, Perdana Menteri akan menghadiri majlis ramah mesra bersama pemimpin di Rumah Panjang Robert Edmund di Song. Bagi Tuan Rumah Robert, beliau berasa teruja dan gembira apabila rumah panjangnya menjadi lokasi persinggahan pemimpin nombor satu negara. Dalam pada itu, beliau berharap akan ada buah tangan untuk rumah panjangnya sambil berdedah akan menyediakan menu istimewa kepada pemimpin negara serta tamu yang hadir. Jamuan istimewa disajikan, memanglah kuih tradisional kita Sarawak. Itu penyaram, kuih apa orang di sini tempatan cakap kuih linggang, kuih cuan. Yang macam bentuk bulat-bulat. Itulah kuih tradisional orang Sarawak. Lebih 2,000 orang dijangka hadir ke program tersebut sebelum Perdana Menteri berangkat balik ke ibu negara. Limbang tidak dilupakan. Di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng, itu jaminan Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Katanya walaupun kedudukan Limbang terletak di tengah negara jiran Brunei Darussalam, namun Premier terus memberi limpahan pembangunan melalui projek yang telah diluluskan. Memberi contoh projek tebingan Sungai Limbang, beliau berkata itu antara projek yang telah diluluskan oleh Premier dan hampir siap sepenuhnya. Selain itu, projek lebuh raya pesisir utara menghubungkan bahagian utara dari Miri hingga ke Lawas berentasi Brunei dengan kos 6.1 bilion ringgit turut akan dibina. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada perasmian penangguhan mesyuarat Agung Tri Tahunan Persatuan Kedaian Limbang PKL sesi 2024-2027 di Dewan St. Edmund Limbang. Menyentuh mengenai persatuan itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga adun Bukit Kota mahu PKL memantapkan barisan kepimpinan dalam persatuan. Ramai 26 operator bot penumpang yang beroperasi di Sungai Sarawak di Bandar Kuching menerima sijil perakuan kekompetinan bagi program pengangkutan air percuma pelajar sekolah. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Harry Jinip berkata program berkenaan akan diperluas ke seluruh Sarawak bagi menangani masalah pengangkutan dalam kalangan pelajar yang menggunakan pengangkutan air.
Menurut beliau, sijil dan permit dikeluarkan selepas semua pengendali bot diberi latihan dan taklimat bagi memastikan mereka yang mengendalikan pengangkutan air mengikut prosedur operasi standard SOP keselamatan yang ditetapkan. Amat penting supaya keselamatan itu menjadi keutamaan. Kalau pembawa bot itu tidak kompeten, alang-alanglah maknanya, bermakna kita tidak tahu sampai mana tahap pengetahuan beliau mengenai mengendalikan bot, membawa anak-anak kita. Yang paling pertama keadaan bot itu, yang kedua safety jacket itu penting. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penyampaian Sijil Perakuan Kekompetenan di Kuching. Program merupakan kerjasama Kementerian Pengangkutan Sarawak, Yayasan Sarawak, Jabatan Pendidikan Negeri, Jabatan Laut Malaysia serta Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Ia merupakan sebahagian daripada program pengangkutan percuma pelajar sekolah yang bermula sejak 2020 melibatkan perkhidmatan bas sekolah percuma kepada pelajar, khususnya B40. Borneo International Kart Festival BIKF 2024 dijangka jana pendapatan lebih RM30,000 sehari dengan 109 gerai jualan pelbagai produk tempatan, makanan tradisional dan kraf tangan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, festival tersebut memberi impak besar kepada ekonomi tempatan, terutamanya industri perhotelan di mana kadar tempahan hotel di Bintulu mencatatkan peningkatan sehingga 75% dengan lebih 200,000 pengunjung menghadiri festival tersebut. Teks ucapan beliau dibacakan Adu Jepak Iskandar Turki pada majlis perasmian festival tersebut. Penganjuran BIKF secara automatik menjadi ekonomi booster untuk Bintulu. Kedatangan pelancong yang ramai ke Bintulu sepanjang BIKF dapat dirasai oleh semua yang mana bilik-bilik hotel penuh ditempah. Ujarnya ia merupakan platform penting dalam mempromosikan keterangkuman sosial dan pertumbuhan ekonomi. Festival yang kini memasuki edisi ke-17 ini dianjurkan oleh Bintulu Development Authority BDA dengan kerjasama agensi tempatan. Selari dengan tema Low Carbon Industrial Hub 2030, beberapa kempen kelestarian turut diadakan seperti Hari Cuci Malaysia dan kempen penggunaan plastik minimum untuk mempromosikan gaya hidup hijau. 170 penyertaan dari 28 negara berkampung di Bintulu sempena festival tersebut yang bermula Rabu lepas hingga hari ini. Proses verifikasi bagi pendaftaran pendatang asing tanpa izin parti di bawah program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 akan berakhir 30 September ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Jerawat Gala menerusi satu kenyataan media berkata, selepas tarikh itu, Kerajaan Sarawak tidak akan membuat sebarang pelanjutan tempoh. Oleh itu, beliau mengingatkan majikan yang telah menyelesaikan proses verifikasi untuk segera memohon surat kelulusan secara dasar dan lesen pengajian pekerja bukan pemastautin daripada Jabatan Tenaga Kerja Sarawak. Dokumen-dokumen tersebut adalah syarat wajib sebelum majikan layak memohon pas lawatan kerja sementara daripada Jabatan Imigresen. Perolehan pas tersebut pula akan tamat pada 31 Disember ini. Sehubungan itu, majikan perlu memastikan semua parti terlibat dalam program RTK 2.0 memperoleh permit kerja yang sah. Lagu Nak Darah Rindu membawa tuah kepada Ahmadi Muhammad Safwan untuk menempah tiket berentap di peringkat kebangsaan pada kemuncak Bintang P. Ramlee di Stadium Perpaduan November depan. Peserta berusia 34 tahun itu dinobatkan sebagai peserta terbaik lelaki P. Ramlee Zon Sarawak selepas membuat persembahan memukau di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak malam tadi. Manakala persembahan bergaya dan kekuatan vokal Nur Hamimah Bohan yang mendendangkan lagu Putus Harapan menarik perhatian juri sekaligus dinobatkan sebagai peserta terbaik wanita era P. Ramlee. Kedua-dua mereka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM7,000 beserta sijil dan piala. Sementara itu, 10 peserta lain pula menerima sagu hati dan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Nur Jehan Yahya. Bintang P. Ramlee yang diadakan 2 tahunan sejak 1993 bagi mencari bakat penyanyi sebagai penghargaan kepada hasil seni seniman agung Tan Sri P. Ramlee.
Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.